السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واستنى بسنته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sekali lagi Allah Ta'ala pilih di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu bentuk kepayahan juga kalau kita nak melakukannya, sama ada payah daripada segi pihak wajibnya ataupun daripada segi pihak sunatnya. Kedua-duanya ada taklif, ada kepayahan. Sebab itulah orang yang menanggung segala hukum syarak ini dinamakan dengan mukallaf, orang yang diberati hukum syarak atas dia. Kerana hukum syarak ni berat. Wajib ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Buat boleh pahala, tinggal berdosa. Itu perkara yang wajib. Bermakna wajib kita kena buat, mesti kita kena buat. Dipaksa, ditekan, diberatkan kepada kita supaya kita buat. Nak tinggal tidak boleh sama sekali. Payah setara mana pun, penat setara mana pun, letih setara mana pun, benda wajib tetap kena buat. Yang keduanya benda sunat. Ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Buat boleh pahala, tinggal tak apa. Oleh kerana bunyi tinggal tak apa tu, walaupun boleh pahala kita buat, oleh kerana tinggal tak apa, maka ramai yang tidak buat. Susah nak buat, berat nak buat, sebab itulah ramai yang tidak buat. Yang haram, buat boleh dosa, tinggal dapat pahala. Bermakna benda yang haram ada berat juga, susah juga kita nak tinggal, tapi mesti kita kena tinggal. Buat juga berdosa, buat juga diseksa oleh Allah Ta'ala. Mesti dan terpaksa kita kena tinggal, walau sesedap mana maksiat sekalipun, walau sesedap mana perkara yang haram itu, tetap dan wajib kita kena tinggalkan, kerana dia perkara yang haram. Begitu. Maka walaupun berat nak tinggal, kena tinggal juga. Maka ada beratnya, ada susahnya yang pada pihak nak tinggal perkara-perkara yang haram. Demikian juga perkara yang makruh, lagi berat nak buat. Sebab itulah banyak lagi orang buat benda makruh. Payah nak tinggal benda makruh. Maka nak menyebutkan bahawasanya benda yang wajib susah dan berat nak buat. Benda yang sunat pun gitu juga. Adapun benda yang haram dan benda yang makruh susah dan berat nak tinggal. Maka yang berat nak buat, wajib dan sunat, berat nak tinggal, haram dan makruh, diletakkan hukum ini di atas siapa? Di atas seorang yang baligh dan berakal. Maka orang itu dinamakan orang yang layak menanggung segala hukum yang berat-berat ini. Maka dinamakan orang tersebut orang yang mukallaf. Kita orang mukallaf. Maka sebab itulah, oleh kerana benda berat-berat ni kita tanggung, berat nak buat, berat nak tinggal, maka kita perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita supaya kita mampu untuk melakukan perkara yang Allah Ta'ala suruh buat, walaupun berat, walaupun susah, dan kita mampu untuk meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang, walaupun berat, walaupun susah.
Begitu. Tu. Maka alhamdulillah, Allah Taala masih menolong kita lagi. Allah Taala tak membiarkan kita lagi lalai, tak membiarkan kita meninggalkan segala suruhan Allah Taala, tak membiarkan kita melakukan larangan Allah Taala. Bahkan Allah Taala bagi dorongan kepada kita, bagi kemampuan kepada kita, bantu kita, tolong kita, bimbing kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bantu juga untuk kita meninggalkan maksiat. Jadi alhamdulillah, itu satu kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan pemberian tersebut sentiasalah kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana setiap perkara yang kita nak buat, pastikan perkara itu berada dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sentiasa Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Jangan lupa berdoa. Berdoalah senjata bagi orang mukmin. Apa lagi senjata yang kita ada melainkan doa. Itu senjata yang paling ampuh sekali untuk diri kita dan untuk orang lain. Doa untuk diri kita, doa untuk anak cucu kita, doa untuk keluarga kita, kampung kita, masyarakat kita, kaum muslimin muslimat. Kepada negara kita kena doakan. Kepada orang-orang muslimin yang lain daripada negara kita pun kita doakan supaya sentiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amal ibadat, sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, kita selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bimbinglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah supaya membuat segala perkara yang memastikan aku dapat rahmat daripada Engkau ya Allah. Wa azaim maghfiratik, dan bimbingkanlah aku ya Allah, bantukanlah ya aku ya Allah supaya betul-betul diampuni segala dosa aku ya Allah. Wal ghanimata min kulli bir, dan bantulah aku ya Allah, pimpinlah aku ya Allah supaya lembutkanlah hati aku ya Allah supaya mudah nak melakukan segala perkara kebajikan yang menjadi untung kepada aku di akhirat ya Allah. Ghanimah mana keuntungan. Harta ghanimah, harta rampasan perang. Kalau ghanimah keuntungan min kulli bir, pada tiap-tiap kebaikan, tiap-tiap kebajikan, tiap-tiap perkara yang baik, tiap-tiap perkara yang boleh menambahkan amal aku, bukakan hati aku untuk nak buat, mudahkan aku untuk nak buat ya Allah, walaupun sekecil-kecil perkara itu hingga sebesar-besarnya. Kita minta Allah Ta'ala bantu kita supaya sentiasa hati kita ni nak melakukan kebajikan, nak nampak je kebajikan nak buat, nak nampak je kebajikan nak buat. Naik motor ada kebajikan nak buat, bawa kereta ada kebajikan nak buat, pergi pasar-pasar ada kebajikan nak buat, lalu-lalu jalan-jalan petang-petang hari ada kebajikan nak buat. Nampak je kebaikan nak kita nak buat tu. Pergi masjid ada kebajikan nak buat. Pergi masjid bawa selipar satu, selipar Jepun pun tak apa dah. Sedekah, letak kat tandas masjid, letakkan tandas masjid. Selama mana orang menggunakan selipar tandas masjid itu, selama itulah keuntungan kita ialah memperolehi pahala secara terus daripada Allah Ta'ala kepada kita. Bawa cebok, letak di kolah-kolah, letak di tandas-tandas. Selama mana orang menggunakan cebok kita itu, selama itulah keuntungan dapat kepada kita balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok rumput panjang, tolong meracun. Pergi kubur tu, tengok ada sampah-sampah atas kubur, tolong sapu. Walaupun kita bukannya biro kubur sekalipun, walaupun kita ni bukan ahli jawatan untuk jaga kubur sekalipun, kita pergi petang-petang, kita tengok ada dahan tumbang, tolong kerak, bakar sampah dan sebagainya. Walaupun orang tak puji, walaupun orang tak terima kasih, tak apa. Biar Allah Ta'ala puji kita cukup, biar Allah Ta'ala terima kasih kepada kita cukup, biar Allah Ta'ala balas kita cukup. Itulah keuntungan kita. Walaupun orang tak tengok sekalipun tak apa, itulah keuntungan kita. Bila kita kembali ke akhirat, semua amal kebajikan kita akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang sebesar-besarnya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita supaya sentiasa nak cari rahmat Allah, supaya sentiasa diampuni oleh Allah Ta'ala, supaya sentiasa dibimbing kita untuk kita melangkah, setiap langkah kita berada dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan satu pun langkah kita, jangan satu pun gerak kita, jangan satu pun diam kita luar daripada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan
tidak kita melangkah satu langkah, melainkan langkah yang kita langkah itu masih kita berada dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Pastikan begitu. Tidak kita pandang satu pandangan, melainkan pandangan itu yang Allah taala redha. Tidak kita mendengar satu pendengaran, melainkan pendengaran itu yang Allah taala redha. Tidak kita bercakap satu cakapan pun, melainkan cakapan itu cakapan yang Allah taala redha. Pastikan begitu. Kita tak lama nak mati belaka dah. Gaya-gaya tak dah minggu depan. Tak nak mati belaka dah. Jadi apakah pertaruhan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sentiasa diberi pertolongan oleh Allah taala untuk kita melakukan taat. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman yang disusun yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu taala. Pada muka surat apa dah kita ni? Ya. Muka surat 20 sini. Mana? Tahiyat dah habis Salam dah. Muka surat 20 pasal maka bagi salam itu 9 syarat, ya. Situ. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, ini suatu fasal, ini suatu penceraian hukum. Hukum yang dahulu membicarakan hukum tahiyat, hukum ni membicarakan tentang salam, dan hukum hakam yang berkaitan dengan salam, segala syarat yang berkaitan dengan salam. Tak ada kena mengena lagi dengan tahiyat, ya. Tak ada kena mengena lagi dengan tahiyat. Baik. Maka dia buatlah satu fasal, satu penceraian. Maka bagi salam itu 9 syarat. Bagi salam itu 9 syarat atau 9 syarat. Ini rukun yang ke 11, ke-12 dah. Salam tartib dah. Tartib yang ke-13. Rukun yang ke-12 ialah salam, memberi salam. Oleh kerana kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuhat takbir, tahliluhat taslim. Kata Nabi, haramnya perkara yang halal di luar sembahyang bitakbir, dengan kita angkat takbir, dengan kita bertakbir, Allahu akbar. Tu haram segala perkara yang halal di luar sembahyang. Nak bercakap, nak borak, nak melompat, nak bergerak, nak makan, nak minum, sekarang sudah menjadi halal. Walaupun makan nasi sekalipun haram juga. Haram makan nasi, haram. Minum air haram. Minum air susu kurma haram. Tak susu kurma tu sendiri haram kita makan. Apa haram? Sebab kita semayang, kata dia. Dah angkat takbir haram. Sebelum angkat takbir, sebelum takbir halal. Makan Maggi pun tak apa, KFC pun tak apa, halal. Tapi lepas takbir, segala makan, segala minum, segala bercakap, bergerak, semuanya haram. Walhal itu perkara yang halal sebelum itu, maka namakan tahrim. Tahrimuhat takbir, diharamkan apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan di luar sembahyang bitakbir, dengan takbir. Bila kata Allahu akbar, maka haram dah segala-gala yang halal di luar sembahyang. Kata Nabi, tahliluhat taslim. Tahliluha, menghalallah segala perkara yang haram tadi, segala perkara yang haram dalam sembahyang, sekarang ini sudah halal bitaslim, dengan memberi salam. Assalamualaikum. Boleh makan halal dah. Warahmatullah tu sunat dah, nak kata wajib, wajib dulu. Assalamualaikum. Mari mana mu? Ada juga mu. Boleh dah borak. Boleh dah borak, boleh dah bertanya, boleh dah bercakap, boleh dah bergerak.
Tu hanya mengatakan assalamualaikum. Cukup dah. Itu hak wajibnya. Warahmatullah dah sunat. Paling kanan paling kiri itu dah sunat dah. Baik. Tapi jangan tak buat pula, kena buatlah tu. Benda sunat pun. Nak katanya bila kata assalamualaikum, dah boleh. Boleh makan, boleh minum, boleh bercakap, boleh borak. Yang haram tadi sudah menjadi halal. Baik. Maka bagi salam itu 9 syarat. 9 syarat. Maka bila kita masuk dalam dalam sembahyang, kita mula dengan Allahu Akbar. Nah, kata ulamanya itu nak bagi kita melintaskan segala makna takbir itu. Lintaskan segala makna takbir. Mana? Allah Maha Besar. Hak lain semua tak ada dah. Hak lain semua kecil. Hak lain semua lekeh. Hak lain semua tak berguna. Hak lain semua tidak boleh ambil kira. Hak lain semua kena pinggirkan. Hanya sekarang ni kita tumpu kepada Allah Ta'ala. Tumpu kepada ibadat menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita takbir Allahu Akbar. Begitu. Nah, kemudian bila dah habis dah tumpuannya kepada Allah Ta'ala tu habis dah, ibadat kita habis, maka kita memberi salam semula. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, beri salam kepada orang. Tu seolah-olah kita beri salam pada orang. Assalamualaikum. Kita berpaling. Warahmatullahi. Sunat kita paling. Tu. Dalam kitab menyebut hikmah bagi memberi salam ialah wal hikmatu fi talabis salam minal musalli annahu kana mashghulan 'anil nasi summa aqbala 'alaihim. Dalam kitab Bajuri Ibnu Qasim menyebut wal hikmatu fi talabis salam, bermula hikmah pada menuntutkan memberi salam, pada disuruh kita untuk memberi salam ketika selesai daripada sembahyang, minal musallin daripada orang sembahyang, annahu kana mashghulan 'anil nas thumma aqbala 'alaihim. Yang dulunya sebelum beres sembahyang dia boleh masghul, dia boleh sibuk bercakap-cakap dengan manusia. Sekarang dia telah masuk ke dalam sembahyang, dia hanya menumpukan kepada sembahyang semata-mata. Tidak boleh bercakap, tak boleh borak, tak boleh niat pun nak bercakap dengan orang, tak boleh. Nah, sehingga kita memberi salam semula. Bila kita memberi salam, bermakna kita mula nak boleh bercakap dengan orang, boleh masghul dengan manusia, boleh bercakap dengan benda-benda yang lain, borak, makan, cakap boleh. Setelah kita memberi salam. Begitu. Dekat summa aqbala alaihim, kemudian nak berhadap kepada mereka, nak bertemu balik dengan manusia tu, maka kita kena bagi salam. Tu. Sebab itulah kalau orang tengah borak, tengah borak, kita mari, nyampuk lalu dah. Orang tak tanya kita pun. Tu. Siapa menteri hari ni? Tak ada tengok berita tadi kabinet. Kita nyampuk lalu dah. Menterinya orang ni. Oh, tahu dia. Tu. Mu ni aku tak cakap dengan mu pun. Bagi salam dulu kak. Main nyampuk gitu. Kita tak cakap dengan dia pun. Kita borak dengan orang lain, tiba-tiba mari nyampuk lalu dah. Nak kata dia tahu dah. Mu ni bagi salam tak? Maknanya kena bagi salam dulu. Kena minta izin dulu. Boleh tak saya duduk sekali, borak sekali? Boleh tak? Cakap tak boleh, tak boleh tak payah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk boleh duduk, boleh borak sekali. Begitu cara dia. Sekarang ni kita duduk masghul dengan Allah Ta'ala. Bila habis masghul dengan Allah Ta'ala, nak bermasghul dengan manusia pula, nak boleh bercakap dengan manusia pula, kita pun disunatkan memberi salam. Maka itu kan luar semayang. Sekarang ni adalah semayang, wajib memberi salam. Assalamualaikum. Hikmah dia untuk kita bermasghul semula dengan manusia, untuk kita berhadap pula dengan manusia, kita kena memberi salam. Begitu cara dia. Dalam kitab Bajuri Ibnu Qasim menyebut demikian. Sebab itulah disunatkan kita berpaling. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana? Mula dah boleh cakap dengan orang. Dan kita sunat kita niat memberi salam kepada orang yang duduk di sebelah kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling pada orang, sunat kita memberi salam, sunat kita niat memberi salam segala orang yang berada di sebelah kiri kita. Sama ada orang ke, malaikat ke, jin ke, iblis pula dah. Segala orang-orang yang muslim lah, kita beri salam kepada dia. Begitu. Begitu juga dengan azan. Bila semua sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menghadap ke depan.
Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Itu paling. Nah, kita bercakap dengan orang seolah-olah isyarat kita bagi tahu orang, marilah menuju kepada sembahyang, marilah menuju kepada sembahyang. Tu. Kemudian hayya 'alas salah sekali lagi paling. Satu, hayya 'alal falah. Paling pula ke sebelah kiri. Nak marilah menuju kejayaan. Bermakna kalau nak berjaya sembahyang. Kalau nak berjaya, sembahyang. Kalau nak berjaya, sembahyang. Nak berjaya dalam keluarga, nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam perniagaan, nak berjaya dalam apa sahaja pekerjaan kita, sembahyang jangan tinggal. Kalau tak sembahyang, tak berjaya. Walaupun zahir berjaya, hakikatnya tidak berjaya. Nah, tu. Maka kita bagi orang tu, bila panggil orang, kita sunat paling pada orang. Marilah kita kata. Begitu jangan memberi salam. Nah, kita jumpa dengan orang, tak kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang sini. Assalamualaikum. Tak kita paling pada dia. Assalamualaikum. Begitu cara dia. Dia ada hikmah belaka tu. Dia ada hikmah belaka. Nak kata susunan Allah Ta'ala itu tak lari. Susunan yang Allah Ta'ala susung dengan sunat yang kita kena buat, dengan kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan, tak lari. Nah, betul belaka dengan sunnatullah begitu dah. Sebab telah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan direka-reka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata, tidak. Baik. Yang pertama, syarat memberi salam yang pertama, bahawa ada ia dengan bahasa Arab bagi yang kuasa. Bagi yang mampu mesti berbahasa, mesti memberi salam dengan bahasa Arab. Tak boleh kata selamat sejahtera, tak, salam satu Malaysia lagi tak boleh. Tak. Jen terus tak sunat jawab tu. Tak sunat jawab. Salam satu Malaysia tak sunat jawab. Tak. Mari mana tak tahu. Orang jawab Waalaikumsalam satu Malaysia. Kita pun jawab gitu juga. Tak. Maka ayatnya bahawasanya mesti dalam bahasa Arab, tidak boleh bahasa Melayu, tidak boleh bahasa lain, tak boleh. Tak boleh. Keduanya, ditakrif akan dia dengan alif lam. Ditarifkan akan dia dengan alif lam. Mesti kata assalamualaikum. Tak boleh kata assalamualaikum. Assalamualaikum Allah. Laju sangat, baca slow-slow. Nak gaduh ke mana baca? Baca slow-slow. Fatihah baca slow-slow. Takbir baca slow-slow. Jangan laju-laju. Nak gaduh ke mana? Baca slow-slow dengan tertib, dengan sempurna. Barulah tersusun molek, makhrajnya betul dan sebagainya. Jangan laju-laju sangat. Kadang-kadang sampai tersalah membaca Fatihah, sampai tersalah membaca tahiyat, sampai tersalah memberi salam. Itu rukun qauli, mesti kena baca dengan betul. Ada 5 rukun qauli. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sampai habis. Kemudian tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada masalah dah. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salah. Tak sah. Mesti assalam. Mesti ada alif lam. Alif lam macam siah. Assalamualaikum. Mesti assalam. Kata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak boleh gitu. Yang ketiganya, dengan kaf khitab. Assalamualaikum. Tadi assalamu alaihi tak boleh. Khitab ni man wujjiha ilaihil kalam. Mereka yang dihadap padanya perkataan. Khitab. Engkau. Engkau tu khitab. Engkau nak pergi ke mana? Engkau tu mengkhitab. Mestilah menggunakan kaf khitab. Assalamualaikum. Keempatnya dengan mim jamak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Hak wajibnya Assalamualaikum setara tu. Tak boleh nak kata Assalamualaika, tak boleh. Assalamualaiki, tak boleh. Assalamualaikuma, tak boleh. Tak. Tu. Begitu juga kalau kita memberi salam kepada orang. Nah, sama ada orang perempuan ke, laki-laki ke, seorang ke, ramai ke, walaupun seorang dia, Assalamualaikum. Kum ni jamak. Nah, jamak muzakkar mukhattab nak kita ngaji. Jamak muzakkar mukhattab. Perhimpunan hak laki-laki yang ramai. Perhimpunan laki-laki yang ramai. Sekarang ni selamat sejahtera atas kamu sekalian laki-laki. Nah, sekalian laki-laki. Mana laki-laki yang ramai. Sekarang ni perempuan hak mari. Seorang pula, perempuan pula. Adakah kita bagi salam kepada dia Assalamualaiki? Ki makna perempuan seorang. Mufrad muannas mukhattab. Assalamualaiki. Tak boleh. Mesti Assalamualaikum. Kalau seorang laki-laki datang, sepatutnya Assalamualaika. Assalamualaika. Pelik. Tak boleh. Mesti Assalamualaikum. Begitu. Sebab apa? Kata ulama, kerana walaupun kita nampak seorang dia datang, tetapi sebenarnya bersama dengan dia para malaikat. Bersama dengan dia para malaikat. Malaikat kanan ada, malaikat kiri ada, malaikat rahmat ada, malaikat maut mentau ada juga sekali. Kita mana tahu. Dekat nak mati dah, kita pun Assalamualaikum. Malaikat pakai jawab semua. Waalaikumsalam. Semua malaikat jawab. Dia je tak jawab. Hak lain malaikat semua jawab. Assalamualaikum. Ni malaikat semua jawab. Waalaikumsalam. Ramai-ramai. Tu dia. Hikmah kita disuruh untuk memberi salam dengan menggunakan lafaz jamak muzakkar. Perhimpunan laki-laki yang ramai seolah-olahnya. Walaupun seorang je mari, mesti menggunakan kum juga. Walaupun dua orang mari, tak boleh kata kuma, mesti kum juga. Assalamualaikum, tak boleh, mesti kum. Walaupun laki-laki mari, perempuan mari, Assalamualaikum juga. Begitu juga dengan memberi salam ketika keluar daripada sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Cara dia gitu. Dia pandang kiblat dulu. Sedik. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Pandang depan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pandang depan semula. Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Gitu. Allahumma azhab annil hamma wal hazan. Siapa muka kita? Cara begitu. Baik. Yang kelimanya, memperdengarkan akan dirinya dengan segala hurufnya, huruf salam, huruf Assalamualaikum itu. Demikianlah segala bacaan yang di dalam sembahyang. Begitulah sekalian bacaan yang di dalam sembahyang mesti didengar di telinga kita. Takbiratul ihram hak 5 tu. 5. Allahu Akbar. Mesti dengar jelas daripada al sampai bar. Daripada a tu sampai akbar. Allah ke Allah, Allah ke O. Nah, kopi O bukan O. Ada lain jadi. Tu T O. O boleh. Dia A. Allahu Akbar. Kemudian Fatihah kena dengar di telinga. Kemudian tahiyat, baca tahiyat. At-tahiyyat, dengar di telinga. Kemudian membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesti didengar di telinga. Kemudian akhirnya barulah memberi salam, mesti dengar di telinga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak payah angguk. Tak payah angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan, tak payah angguk. Ada angguk boleh. Kalau gerak lebih daripada 3 kali boleh bawa batas sembahyang. Dia jangan angguk-angguk sebab tak sunat. Hak ada sunatnya paling sahaja. Kadang-kadang banyak orang angguk, lepas angguk ke atas. Kadang-kadang angguk ke bawah, tak payah. Dia gitu je. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Begitu cara baca dia. Slow. Kemudian dia kata lagi, yang keenamnya mesti dengar di telinga. Kalau tak dengar di telinga, tak boleh.
Nak, tak dengar ada telinga. Telinga dia pun tak dengar. Bukan telinga orang, telinga dia sendiri. Tak dengar. Gak mulut je. Gak mulut je. Dah belah gitu. Nak. Atau macam dalam hati, lagi tak boleh. Tak boleh. Mesti didengar di telinga kita. Agak-agak lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apa dah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal makmum je. Kita makmum ke imam. Makmum kita ni. Nah. Tu. Baik. Yang ke-6-nya, berturut-turut antara segala kalimahnya. Berturut-turut antara segala kalimahnya kalimah salam. Berturut-turut antara segala kalimahnya kalimah salam. Tak boleh nak diam yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Lama dah. Ataupun itu tak apa lagi. Itu tak apa lagi. Itu bercerai dengan sunat. Nak tahan lagi. Bercerai dengan hak wajib tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama dah. Assalamualaikum. Tak boleh. Tak kira lah buat macam mana pun, asalkan jangan bercerai. Assalamualaikum. Panjang ni ambil. Dah tinggi sangat angguknya. Assalamualaikum. Tak boleh. Tak kira lah buat macam mana pun, jangan ceraikan antara huruf-hurufnya dengan diam yang lama, mesti berturut-turut. Yang ketujuhnya, ketiadaan qasad yang lain daripada salam. Jangan ada qasad, ada tujuan. Bagi salam itu hak lain daripada salam tak. Bahkan kena niatnya memberi salam itu ialah rukun bagi sembahyang. Yang kata kebetulan orang mari duduk dekat pintu rumah kita dah. Doa assalamualaikum tadi lagi. Betul dah. Kita pun duduk diam. Ataupun dia nak balik dah. Mesti kita nampak nak balik dah. Assalamualaikum. Kuat sikit bersalam. Sebab apa? Nak bagi dia dengar. Tu kawan kita tunggu dah. Kawan kita tunggu. Dia duduk kulu-kili dah. Duduk depan rumah kita. Duduk kat tingkap dan sebagainya. Kita dah semayang ni. Perasanlah dia ada. Dia lama sangat aku pergi dulu lah. Kalau mu tak jawab aku pergi dulu lah. Dia tak tahu kita semayang. Tiba-tiba dia keluar nak pergi dulu. Dia tak tahu kita semayang. Tiba-tiba kita dah tahiyat dah ni. Baca dah habis laju dah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kau dulu. Nanti lu. Kita bagi salam kuat tu kerana apa? Kerana qasad nak bagi dia dengar. Bagi salam kepada dia contohnya. Bukan memberi salam sembahyang ni. Tak boleh. Tak boleh. Batal sembahyang tu. Tak boleh tu. Baik, mesti qasad, tidak boleh qasad yang lain daripada memberi salam untuk sembahyang lain. Yang ke-8-nya, bahawa adalah ia salam itu pada ketika duduknya musalli atau gantinya duduk pada ketika uzur. Kalau dia uzur, boleh ikut dia lah. Tak boleh duduk baring menyengging. Tak boleh menyengging. Duduk terlentang. Begitu. Ikutlah setara mana hak boleh duduk. Tapi pada asalnya kena duduk. Tak boleh nak sambil-sambil Assalamualaikum, bangun dah. Dah cepat sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu bangun dah bila-bila. Sambil-sambil tu tak boleh. Mesti tepat duduk. Assalamualaikum. Bangun. Kan? Tu kalau nak cepat sangat lah tu. Yang ke-9-nya, padahal menghadap kiblat daripada awalnya salam hingga akhirnya akhir salam mesti menghadap kiblat. Menghadap kiblat bukan muka, dada mesti menghadap kiblat daripada awal salam hingga akhir salam. Dada menghadap kiblat wajib. Ini syarat mana wajib kena buat. Antara syarat memberi salam, syarat sah memberi salam, mesti menghadap kiblat. Kalau dah tak menghadap kiblat tak sah. Apa yang kita kena hadap? Dada, bukan kepala. Kepala boleh pandangnya mana-mana. Kuning makro. Tu dah. Kita mayang. Lalu kata pandang apa dia pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mari motor. Pak mat.
Nak. Tak ada hal lah, jangan cakap omak sudah. Nak. Cumanya makruh, hukumnya makruh. Tapi dada jangan paling. Sebab itulah cara memberi salam kena molek-molek. Nak kadang-kadang memberi salam, Assalamualaikum. Dada paling batal sembahyang. Assalamualaikum, batal sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok abang ada tak? Nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Abang tengok belakang. Siapa suruh tengok belakang? Nak. Adakah sunat tengok belakang? Tak sunat. Nak. Tak sunat dan tak wajib. Bahkan boleh membawa kepada batas sembahyang kalau berpaling dada. Kepala sahaja kalau nak paling. Itu pun sunat je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sunat. Sunat kepala ketika memberi salam menghadap kiblat. Sunat kepala ketika memberi salam menghadap kiblat. Wajib dada ketika memberi salam menghadap kiblat. Dada ni wajib. Dari Assalamualaikum. Kum tu dari situ dah dada. Assalamualaikum. Tak boleh. Banyak orang buat. Nak, kita dah buat, orang apa? Nak. Orang saja dah. Kita dah buat dah. Sebab itulah kena perhati kita dulu. Sebelum tegur orang, perhati kita dulu. Nak, sama ada kita ditegur oleh orang ataupun kita nak menegur orang, kita dulu. Betul tak ni aku sembahyang ni? Nak. Cek bacaan kita. Terakam bacaan kita. Terakam, kita baca. Allahu Akbar. Kita dengar pula. Betul tak? Ke bunyi lain? Nak. Allahu Akbar ke? Tahu? Kita tak perasan. Daripada dulu lagi kita baca begitu sampai sekarang. Tak? Tak boleh. Fatihah kita baca, kita rakam molek-molek. Tu isteri kita dengar, tu anak kita dengar. Betul tak? Tak betul tu ayah. Kita terima. Tak? Begitu. Beri salam gitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak? Betul dah ni. Tak? Mana tahu betul? Dah anak kau kata betul. Tak? Orang ni kata betul. Ahli jemaah kata betul. Betul lah tu. Baik. Tak rugi kita dah kalau orang tegur kita, tak rugi. Kalau kita menerima, ya Allah, nak banyak pahalanya. Sangat banyak pahalanya. Yang ke-9, padahal menghadap kiblat daripada awal hingga akhir. Menghadap kiblat itu ialah menghadap dada. Wajib menghadap dada ke arah kiblat pada ketika kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Dada ni, dada yang penting. Tu. Yang sunatnya muka. Ngadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sa' paling semula ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sa' paling semula ke depan, baru dah sapu muka. Begitu. Cara dah. Baik. Bermula lafaznya yang melengkapi bagi segala syarat yang tersebut itu. Bermula lafaznya, lafaz salam yang melengkapi bagi segala syarat yang tersebut itu. Syarat mana? Syaratnya mesti menggunakan dengan alif lam, as-salat, kaf khitab, mim jamak, dengar telinga berturut-turut. Tidak ada qasad yang lain daripada salam. Mesti dalam keadaan duduk menghadap ke arah kiblat dadanya. Lafaz yang melengkapi di atas segala syarat hak tersebut tadi. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum. Cara dia begitu. Dan sunat tambah warahmatullah. Sunat tambah. Warahmatullah sunat tambah. Wabarakatuh. Wabarakatuh kaul dhaif kata sunat. Kaul yang masyhur kata tak sunat. Tambah wabarakatuh. Baik. Dan kata setengah ulama'nya, wabarakatuh ni dalam ketika memberi salam pada orang pun tak disunatkan wabarakatuh. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata setengah ulama sunat juga. Kata setengah ulama tak disunatkan. Begitu. Tapi bila kata dalam Quran, wa iza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini bahasan ulama lah, banyak khilaf-khilaf. Wa iza hujjitum bi tahiyyatin, apabila kamu dihormatkan dengan satu penghormatan, tu fahayyu bi ahsana minha,
Maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang terlebih baik. Orang hormat kita setara ni, kita hormat dia lebih lagi. Begitu cara dia. Ataupun balaslah sekadar mana yang dia menghormati kita. Antara penghormatan seorang muslim kepada seorang muslim ialah dengan memberi salam. Assalamualaikum gitu. Mekkom kayak gitu. Nak mekkom tu bini dia mek. Nak mekkom. Assalamualaikum. Assalamualaikum, begitu cara dia. Maka kita akan bertemu dengan orang Islam, sama-sama Islam, sunat kita memberi salam kepada dia. Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jawab dia Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lebih kita lagi. Jawab mesti lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Tambah waridwanuh lagi. Dia bagi lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh. Kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Dia tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Nah, habislah lah. Kita pun sama lagi lah. Cukup dah tu, kata ke dia. Cuma khilaf begini. Tak, khilafnya di ta'ala, bukan di wabarakatuh, salah. Di ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ta'ala tu. Kata setengahnya sunat, kata setengahnya tak sunat, kata ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu. Begitu. Dan kemudian kadang-kadang orang yang kirim salam kepada kita, sebenarnya kirim salam, tapi tak apalah kalau orang mengaji lah. Kalau orang mengaji, kalau kita biasa-biasa ni tak ada masalah, jangan timbulkan masalah pula nanti. Orang kirim salam kepada kita, contohnya seorang lelaki dia kirim salam, dia bagi tahu kepada kita, tolong kirim salam ke dia, lelaki, kita lelaki juga, dan kirim salam kepada laki-laki juga. Mana ayah kita? Nanti balik tu kirim salam kepada ayah awak. Kata tak apa, insya-Allah. Kita balik ke rumah, kita bagi kepada ayah, kita bagi tahu ayah kita, abah, tadi pak mak kirim salam. Pak mak kirim salam. Maka abah tu, ayah dia jawab macam mana? Kena jawab alaika wa alaihi salam. Cara jawab gitu. Tapi oleh kerana kita ni orang kampung tak reti nak jawab gitu, alaiki tak reti nak jawab, waalaikumsalam, tak apa dah tu. Begitu. Tapi kalau orang mengaji lah, kalau mengaji, kalau betul-betul lah, kalau ikut kaedahnya memang kena jawab begitu. Abah, pak mak kirim salam, alaika wa alaihi salam, jawab gitu. Atas engkau laki-laki, alaika wa alaihi salam, dan atasnya juga kesejahteraan, begitu. Kalau perempuan, kalau kita tu perempuan, pak mak bagi tahu kepada kita tu perempuan, tolong bagi tahu ayah kita, Jaya, contohnya nama Jaya ada perempuan, Jaya, tolong bagi tahu kepada, kita mungkin salam kepada ayah awak, kita pun bagi salam, bagi tahu pada ayah kita, ayah, pak mak kirim salam. Yang bagi tahu tu kita, contohlah kalau kita perempuan, yang bagi tahu kita pada ayah kita, maka apa jawab ayah kita? Alaiki wa alaihi salam. Alaiki ki itu perempuan, engkau seorang perempuan, alaiki wa alaihi salam, begitu. Cara dia. Tapi kalau dengan Rasulullah, kita bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum pula. Pergi depan makan Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kejut Nabi dengar. Kat mana pula? Macam mana main rumah je. Bukan assalamualaikum. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Khalilullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bagilah salam macam mana pun. Ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Khatimin Nabiyyin, ya Khatamin Nabiyyin. Assalamu alayka ya Imamil Mursalin. Ikutlah kita bagi salam guana pun. Kalau kita pergi Mekah, macam-macam cara orang bagi salam kepada Rasulullah, tidak ada masalah.
tidak ada masalah. Sebab nama Nabi ni banyak, gelaran bagi Nabi ni banyak. Banyak sangat. Dalam kitab Barakatul Makkiyah, nama Nabi dia ada 805 nama. Moleklah kalau kita memiliki buku tu. Selawat ada 805 selawat di atas 805 nama. Yang dikarang oleh ulama. Dia panggil nama kitab tu Barakatul Makkiyah. Cari kitab tu. Google pun ada. Dalam Google dan sebagainya ada. Barakatul Makkiyah namanya. Dalam tu ada 805 nama Nabi SAW serta dengan gelaran-gelaran dia. Maka boleh kita bagi salam ikut dengan nama-nama tu. Boleh kita selawat membaca nama-nama tersebut. Dengan selawat yang begitu sangat banyak sekali. Baik. Batu sunat dan sunat kalau orang nak pergi Mekah, orang nak pergi Madinah, kita kirim salam kepada dia. Dan di Mekah ni masih ditutup. Dibuka pada hari raya yang keempat katanya. Dibuka untuk umrah yang pertama dibuka selepas ditutup ni pada hari raya yang keempat. Hari keempat, hari raya puasa tu. Hari keempat baru buka balik. Lepas tu sekejap je dibuka, ditutup pula untuk haji. Begitu. Allahu alam, tak tahu bagaimana. Ini yang panggil akhir zaman. Akhir zaman yang mana Nabi kata, dunia tidak akan bergerak, tidak akan berlaku kiamat sehingga Kaabah tidak akan ditawaf. Kalau Kaabah tidak lagi ada orang tawaf di Kaabah, maka tunggulah saat-saat itu. Kita fikir, takkan tak ada orang tawaf di Kaabah. Mesti ada orang tawaf di Kaabah. Mesti ada orang tawaf ke mana pun. Orang seramai-ramai, orang nak datang semua. Mesti ada. Tapi apa yang berlaku? Serentak je, tak tutup. Tak ada seorang pun tawaf di Kaabah sekarang ni. Seorang pun tak ada. Maka dalam kitab-kitab banyak menyebut peredaran alam ini. Peredaran alam ini berlaku kerana orang tawaf di Kaabah. Orang muslimin tawaf di Kaabah. Itu kajian. Maka kalau tidak ada orang muslimin tawaf di Kaabah, maka peredaran alam ini akan terganggu dan boleh menyebabkan huru-hara, pecah, kiamatlah. Tak apalah berlaku apa yang berlaku sekarang. Walaupun disebabkan corona dan sebagainya, ditutup Kaabah untuk orang tawaf, tidak seorang pun ada tawaf di Kaabah. Dalam kitab Majalisus Saniyah, saya baca di pondok sana, ada menyebut bahawasanya kata Nabi SAW, pergilah haji sekalian kamu sebelum ditahan oleh orang Arab. Dalam kitab ada hadis Nabi SAW, kata Nabi, pergilah sekalian kamu mengerjakan haji sebelum ditahan oleh orang Arab. Maka pada ketika itu, bila baca hadis itu, saya kata, tak tahulah macam mana keadaan orang Arab tu boleh tahan kita nak pergi haji. Mungkinlah kita fikir, mungkinlah berlaku peperangan. Peperangan di sekeliling kota-kota Arab ni. Jazirah-jazirah Arab mungkin berlaku peperangan yang menyebabkan keberterbang tak boleh pergi, nak tembak dan sebagainya. Rupanya ni dia sebabnya. Ditutup kerana penyakit ni, corona dan sebagainya. Maka dengan sebab itu Kaabah tidak ada orang yang tawaf saat ini. Di bawah lah, tapi alhamdulillah masih dibuka lagi. Hak atas boleh orang tawaf lagi. Rasa kalau tak ada orang tawaf ke atas, tak ada orang tawaf, tak tahulah. Kemudian itulah di antara tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda apa yang Nabi sebut tu benar, betul, segala-galanya betul. Maka saat-saat itulah kita, sebab itulah kena buat persediaan. Kita kena buat persediaan bagaimana kita bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Walaupun bagai-bagai spekulasi lah panggil. Bagai-bagai orang cakap beginilah, cakap begitulah. Sebab tanda-tanda hari kiamat ni begini. Tanda-tanda hari kiamat ni begini. Kita tengok, boleh tengok Nabi kata, hadis-hadis Nabi kata tanda-tanda hari kiamat ni banyak. Antaranya akan kamu melihat bukit-bukit di Jazirah Arab, terutamanya di Mekah, Madinah, akan kehijauan. Bukit tu akan menjadi hijau. Sekarang ni berlaku dah. Bukit-bukit arah lagi ke Taif tu, semua tu dah dia ditumbuhi dengan pokok-pokok kehijauan, hijau dan sebagainya. Banyak lagi lah, antaranya peperangan di antara raja-raja, perbalahan di antara Raja Salman, raja-raja yang memerintah di Arab Saudi. Itu antara tanda-tanda hari kiamat juga. Maka apa yang kita ambil daripada tanda-tanda tersebut,
Tak, apa yang kita ambil? Kita ambil untuk buat persediaan. Kita buat persediaan. Mudah-mudahan kalau betul-betul itu tanda kiamat, itulah yang sebetulnya. Kalaulah betul, maka kita sudah bersedia. Kalau tak betul pun kita tak rugi, tidak ada masalah. Tak, persediaan kita. Tapi oleh kerana orang besar nak datang, maka dimulai dengan raja-raja yang kecil dulu. Raja nak datang, raja datang di kampung kita, maka dia akan tanda-tandanya datangnya ketua-ketua kampung, datangnya kenopi-kenopi yang dipasang dengan berbentuk protokol sebagai raja, kuning, kursi kuning, tempat laluan dan sebagainya. Nak contoh. Kemudian datangnya orang-orang kenamaan, ketua-ketua kampung datang, kata-kata, nak, ini tanda-tanda raja nak datang dah ni. Nak, lama sikit datanglah pula ketua-ketua, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli adun dan sebagainya datang juga. Tak, kita kata ni dekat dah ni kiamat ni. Nak, dekat dah ni, dekat sangat dah ni. Apa yang kita buat? Tak, kita bersedia. Kalau yang cari tempat duduk dan sebagainya, biar ada tempat duduk kita, biar kita buat persediaan. Begitu. Nak, kamu tu tengok polis datang. Nak, ramai dah orang datang. Kemudian orang semua duduk belakang dah diam-diam. Ni dekat sangat dah ni. Nak, tiba-tiba bunyi. Bunyi. Bunyi dah. Bunyi macam polis ke ambulans. Kita pun nak tengok kita. Ambulans, kebetulan lalu ambulans. Apa yang kita buat? Kita buat tak tahu je. Sebab ambulans lalu, kita buat tak tahu je. Ambulans lalu, beres, tak masalah lah. Nak, kamu bunyi pula. Ambulans bunyi. Yo kita kata, ambulans lagi tu, buat tak tahu je lah. Nak, buat tak tahu je. Tu. Kalau ambulans lagi lalu, tak ada masalah. Nak, kita buat isok duduk repak, buat tahu tepi longkang. Nak, bunyi tu, ambulans tu kata-kata. Bunyi lagi sekali lagi. Ambulans tu. Nak, tiba-tiba bukan ambulans dah. Macam mana kita? Nak, sak polis mari, nak raja mari, rapat semua sekali, rapat dah. Kelang kabut kita. Nak, kelang kabut kita ketua kampung. Patutnya duduk depan tempat ketua kampung tu. Kelang kabut kita nak cari, takkan nak menjelit depan tu. Tak boleh dah, orang sekat belakang dah. Nak pergi baru nak cari tempat duduk, penuh dah orang duduk. Nak, orang nak ambil. Kita macam mana? Berdirilah kita. Nak, berdirilah kita. Tak selamat kita. Nak berdiri gitu. Kita akan pergi belakang, balik terus kita. Nah, tu. Sebab begitulah juga dengan hari kiamat. Oleh kerana hari kiamat ni hari yang besar yang dijanjikan oleh Allah Taala akan berlaku, dia ada tanda-tanda dia. Nah, tanda itu, tanda ini, tanda itu, tanda ini. Tanda-tanda itulah yang membuatkan kita bersedia untuk menghadapi hari kiamat, bersedia dengan takwanya, bersedia dengan ilmunya, bersedia dengan amal ibadatnya. Nah, memperkukuhkan imannya, bersedia dengan baca surah Kahfi dan sebagainya. Ada persediaan kita. Nah, lagi banyak tanda. Tu. Maka akhirnya kiamat akan datang. Bila kiamat akan datang, kita sudah bersedia. Kalau kita buat macam orang yang tak bersedia tadi, yang menyangka ambulans tadi kali lalu, kita bersedia lah, sedia tak tahu ambulans lalu. Ambulans ni lepas tu kan bunyi kan, kita kata ambulans lagi. Kalau macam mana kalau kita buat seperti orang yang menganggap itu bunyi ambulans lagi, tak ada persediaan, bagaimana? Tiba-tiba sak mari betul-betul hari kiamat, sak mari betul-betul raja. Macam mana kita? Kelang kabut. Itu tak apa raja. Kalau mari sak hari kiamat, betul-betul kita kelang kabut. Barulah time tu kita nak bertaubat, barulah time tu kita nak belajar, barulah time tu kita nak baca surah Kahfi, barulah time tu, dan tak dan dah. Begitu. Maka itulah Allah Ta'ala bagi kita tanda-tanda kiamat. Lepas tanda-tanda. Maka tanda-tanda itu kita ambil sebagai satu persediaan kita. Jangan biarkan seperti ambulans itu lalu. Jangan biarkan bunyi-bunyi ambulans tu. Bunyi-bunyi ambulans, bukan polis tu. Bunyi-bunyi ambulans, jangan. Biar ambulans pun kita sedia dah. Ambulans lalu, kita selamat. Duduk tempat kita malam boleh dah. Ambulans lagi lalu, biar 10 kali ambulans lalu pun kita selamat juga. Tak ada masalah. Tiba-tiba bukan ambulans, polis datang sekali dengan raja semua sekali. Kita dah selamat, sudah buat ada persediaan. Begitu contohnya, bandingan tu. Baik. Kemudian tengok sikit sini.
Assalamualaikum, dan sunat ditambah warahmatullah, dan memada waalaikumsalam. Tapi makruh ni. Tak? Namakan bagi salam nanti. Orang sebelah kata Assalamualaikum warahmatullah, kita waalaikumsalam. Pelik orang. Tak? Boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Tapi hukum dia makruh. Makruh. Dah makruh jangan nak buat lah. Tapi kalau buat, tapi syarat jangan main-main. Nah, mentang-mentang boleh, mentang-mentang sah. Nah, dia pun tu nak uji orang. Tu nak uji orang. Tu. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau main-main batal sembahyang. Tapi kalau memang saja nak buat gitu, nah, orang tak ada pun waalaikumsalam. Tak rasa sekali waalaikumsalam. Boleh. Sama je makna dia. Alaikumussalam, assalamualaikum. Mana sama? Atas kamulah kesejahteraan. Kesejahteraanlah atas kamu. Sama je. Dan sunat sekali lagi. Dan sunat memberi salam yang kedua kali. Sunat memberi salam yang kedua kali. Kali kedua lah. Yang kedua kalinya, yakni yang kali kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali pertama wajib. Paling itu sunat. Warahmatullah itu sunat. Nah, kali pertama tu wajib tu. Assalamualaikum. Setara tu wajib. Yang pertama. Sunat pula kita bagi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sunat dah. Bermakna kalau sunat kita tinggal pun tak apa. Nak kata tak apa hukum dia. Bukan suruh tinggal. Nampak bukan tinggal kan? Nah. Assalamualaikum. Kita pun bangun lalu dah. Tak salah. Sah. Tu. Batulah. Kalau kita bagi salam yang pertama, kemudian tiba-tiba terbatal, maka jangan lagi beri salam yang kedua. Kalau kita memberi salam juga kedua, batal tak sembahyang kita? Khilaf ulama. Kata setengahnya batal, kata setengahnya tak batal, tapi hukum dia haram. Berdosa, hukum dia haram. Tapi masalah haram itu memang tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Semua ulama kata haram. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketuk panjang sangat. Tak? Tahan lama dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketuk. Biar sudah. Dah. Jangan bagi salam kedua dah. Kalau bagi salam kedua juga, Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal kita ketuk dah tadi. Maka haram hukum dia. Ni bagi salam yang kedua ni haram. Begitu. Dalam kitab Bajuri sebut mahal ada kata setengah batal, ada kata setengah haram. Mahallu batniha bil hadasi idza kana qabla at-taslim al-ula, imma idza ahdasa ba'daha walau qabla at-taslim ats-tsaniyah fa innahu la yadurru lianna 'urudul mufsidi ba'da at-tahalluli min al-ibadah la yusaru. Dia kata bahawasanya kalau kita memberi salam sebelum daripada kalau memberi salam sebelum daripada kalau terbatal, kalau berhadas sebelum daripada memberi salam yang pertama, hukum dia batal. Tapi kalau selepas daripada salam yang pertama tak batal, tapi hukum dia haram kalau memberi salam yang kedua. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak batal sembahyang, pak batal wuduk contohnya. Ketuklah selalunya begitu. Jangan bagi salam dah yang kedua. Kalau bagi salam juga yang kedua, hukum dia haram. Begitu. Kemudian kata dia lagi, dan sunat berpaling muka jua pada salam yang pertama kepada pihak kanannya, serta niat memberi salam dengan berpaling itu atas orang yang ada padanya pada kanan, pada pihak kanan. Siapa dia? Daripada malaikat dan sekalian mukmin dan jin dan manusia. Dan jin dan manusia. Sunat kita berpaling kepada pihak kanan dan kita niat memberi salam kepada orang yang di sebelah kanan, malaikat, orang mukmin, jin, manusia. Dan sunat berpaling pada salam yang kedua kepada pihak kirinya. Sunat Assalamualaikum warahmatullahi, serta berniat memberi salam atas segala mereka yang tersebut. Mana? Malaikat, manusia, yang mukmin, jin. Tu sunat. Kita niat begitu. Yang ada pada pihak kirinya musalli. Dan sunat bagi makmum memberi salam kemudian daripada selesai dua salam imam. Ni hak
hak kecoh sekejap dulu. Nak, hak kecoh sekejap dulu. Masalah makmum nak bagi salam tu ketika mana? Makmum nak bagi salam ketika mana? Maka dia kata sunat makmum memberi salam, kemudian daripada selesai dua salam imam, selepas imam selesai memberi kedua-dua salam, barulah sunat makmum memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah sunat imam makmum bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah imam selesai memberi salam yang kedua. Bukan sambil-sambil imam bagi salam yang kedua kita terus beri salam, tidak. Bukan sambil-sambil. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Imam Assalamualaikum yang kedua, makmum pun marah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan begitu, bukan. Nah, tapi selalunya kita amalkan begitulah. Nah, bukan begitu. Yang sunatnya sebenarnya dia kata sunat bagi makmum memberi salam, kemudian ini selepas daripada selesai dua salam imam. Mana salam? Dua salam. Salam yang pertama selesai, salam yang kedua selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, barulah sunat makmum memberi salam. Begitu cara dia. Tapi kalau makmum memberi salam berserta dengan salam imam yang kedua, hukum dia makruh. Nah, makmum imam baru salam kedua ni, Assalamualaikum, makmum pun terus Assalamualaikum lalu dah. Imam tak habis lagi memberi salam, makmum terus memberi salam, maka hukum dia makruh. Begitu. Lepas pada ni jangan duk buat dah lah. Nah, begitu cara dia. Dia ada berlaku apa? Berlaku kekecohan sikit dulu. Nah, sebab seorang hamba Allah Taala dia kuliah, orang masyhur jugalah dia kuliah. Dia kata amalan orang Pahang, siap sebut orang Pahang. Nah, kecoh sekejap dulu. Carilah siapa dia. Nah, hidup lagi orang tunya. Dia kata amalan orang Pahang ni, dia kata hak tak betulnya. Siap sebut orang Pahang. Nah, hak tu tak raya tu. Amalan orang Pahang ni hak tak betulnya ialah memberi salam. Nah, imam dah habis, imam bagi salam habis dah, baru dia bagi salam. Dia kata tak betul macam tu. Sepatutnya imam baru nak bagi salam yang kedua, kita cepat-cepat dah bagi salam. Nah, supaya tak putus dengan imam, dia kata. Ya, sebenarnya dalam kitab memang betul lah amalan orang Pahang begitu. Nak menunjukkan orang Pahang ni mengaji, bukan macam awak tu tak ngaji. Nah, menunjukkan orang Pahang ni berilmu. Habiskan dulu imam memberi salam yang kedua, barulah dia boleh memberi salam. Sunat begitulah. Nah, tapi benda tu tak payah kecoh sangat sebab benda sunat pun. Nah, tak ada masalah pun. Tapi oleh kerana dia memperbesarkan benda tu, nah, menyebabkan banyak pula orang tanya-tanya kita dan sebagainya. Kita pula buat cari kitab-kitab. Betul tak? Aku tak ingat dah. Betul tak kita cakap dah? Kita pun cari kitab. Betul dah. Nah, molek jugalah sebut Pahang tu, menunjukkan orang Pahang ni mengaji juga. Betul dah tu. Orang Pahang ni apa dia? Dia kata amalan orang Pahang. Amalan orang Pahang, dia kata nak bagi salam yang kedua, habis dah imam bagi salam yang kedua, baru dia nak bagi salam. Tak betul, dia kata. Hak tu betul sekali. Memang hak sunat betul begini. Selesai imam memberi salam yang kedua, baru sunat makmum memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah makmum, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Nak baik, bila itulah sedikit sebanyak tentang memberi salam. Dan sunat kita sapulah. Dia ada depan tu sikit, dia kata sunat kita menyapu muka ketika memberi salam. Nah, sunat kita sapu, dia kata, dan sunat faslun, dan sunat kemudian daripada memberi salamnya meratakan, meletakkan akan tapak tangan kanannya musalli atas ubun-ubun ni atau ubun-ubun. Nah, jangan tak sampai ke belakang ni. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ke belakang selalu. Nah, itu nebeng sangat tu. Sini sudahlah atas ubun-ubun ni. Atas ubun-ubun letak di sini, dan sunat membaca padanya Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Begitu. Ya Allah, hilangkan daripada aku ini segala duka cita dan keluh kesah. Sebab apa? Orang yang duka cita nampaknya di muka, orang yang keluh kesah nampaknya di muka tu. Kita tahu. Guna tu. Nak nampak lain macam di muka, demam ke? Tak.
Nak mana? Bini marah. Patutlah. Tak. Patut asal macam je muka. Duka cita. Bila duka cita nampaknya di muka. Bila keluh kesah nampaknya di muka. Maka sapu muka. Ya Allah, Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan daripada aku ya Allah keluh kesah dan duka cita ini ya Allah. Begitu cara dia. Baik. Sunat sapu muka dah. Kan Nabi sallallahu ada orang sebut tak sunat sapu muka. Dalam kitab Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada salata masaha wajhahu bi yadihi al-yumna. Apabila selesailah Nabi daripada sembahyangnya, menyapulah ia Nabi akan mukanya dengan tapak tangan kanannya. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Boleh juga dalam kitab I'anatul Talibin menyebut begitu. Dalam kitab Musalli dia kata bismillahillazi la ilaha illa warrahmanir rahim Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Boleh juga. Dalam kitab Azkar Al-Imam An-Nawawi menyebut dia kata asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim asyhadu an la ilaha illa warrahmanir rahim Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi Nabi kata begitu. Dalam kitab Musalli, dalam kitab Musalli dia menyebut bismillah, baca bismillah Allah bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Dalam kitab ni dia tak ada bismillah, tak ada. Terus kata Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Kalau kita nak mudah, amal hak ni je lah, pendek. Kita memang pilih hak pendek sekali, biasalah. Siapa? Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Cara begitu. Sunat tak sunat sama muka. Assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullahalazim. Jangan buat begitu. Ikut ulama-ulama dah. Ulama-ulama assalamualaikum warahmatullahi Allahumma zahab annil hamma wal hazan. Begitu. Dia kata kemudian sunat ia membaca beberapa wirid ini. Saya rasa setakat itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ini boleh memberikan kepada kita kepahaman, manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana kita sembahyang kita ini ialah penyebab untuk kita bila kita sempurna sembahyang, maka sempurnalah ibadat kita. Yang ibadat kita ni menyebabkan Allah taala memberi rahmat, kasih sayang, belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan sebab sembahyang hati kita akan menjadi tenang, rumah tangga kita akan menjadi bahagia, jalan tangga kita akan menjadi teman, menjadi bahagia, menjadi rapat dan sebagainya, kerana rahmat Allah taala ada pada sembahyang. Mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang pada Allah, yang kurang baik datang pada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين.